masa kena serangan heart attack tu lebih kurang setahun daripada tahun lepas lah, lebih kurang bulan November 2019. Kenanya pada waktu malam, lebih kurang dah pukul 11 lebih dan nak tidur. Memang setting nak tidur lah tu, nak baring. Masa nak letak kepala tu tiba-tiba pernafasan tu jadi berat. Jadi macam nafas sangkut sikit-sikit, dia jadi sangkut yang makin pendek. Bila dia makin pendek, lepas tu peluh keluar, lepas tu rasa lain macam lah. Nafas tu makin pendek lah. Bila dah peluh, dah rasa macam tak sedar hati, tu kejutkan orang rumah untuk suruh hantar hospital lah. Hospital Banting lah masa tu. Banting dalam pukul 11.45 macam tu lah. Bila rasa lain macam tu, suruh orang rumah bawa. Suruh rumah bawa. Tapi biasalah orang perempuan ni, dia dah panik, dia slow lah. Walaupun waktu tu malam tu dah memang tak ada kereta dah. Kurang benar kereta. Sampai setengah jalan, rasa macam slow, suruh berhenti, kita pula bawa. Walaupun sakit? Masa tu dia tidak sakit, dia cuma rasa napas tu pendek lah. Macam sesak napas gitu, tapi dia tak sakit. Dia tak sakit. Peluh tu memang tak berhenti lah. Masa tu bila ambil tu, gati dia dry. Masa pecut ke hospital tu, sebenarnya nafas tu makin tak ada. Lepas tu tangan ni kebah dah sebenarnya. Tapi gagah juga bawa tu ke hospital. Sampai di petok tempat kecemasan tu, buka pintu tu jatuh. Terus jatuh, orang hospital tu bawa wheelchair, akak naik wheelchair tu masuk oksigen. Masa tu dia macam oksigen tak cukup, dia dah tak berapa ingat dah. Apa orang hospital tu tanya apa, tak ingat dah. Terus dia bawa masuk emergency. Kalau ikut lifestyle saya belum kena heart attack ni, sebenarnya tubuh saya ni tidaklah terlalu gemuk lah. Tak ada pula, tidak obesity. Tapi saya ni perokok. Memang perokok dah lama lah, dari zaman sekolah lagi memang perokok tegar. Lepas tu makan memang tak ada pantang larang, tak ada jaga lah. Ikut ada makannya. Junk food ke makanan segera ke semua sapu. Tak ada ni. Background family kalau ikut memang ada lah. Background family yang ada sejarah kes sakit jantung, memang ada lah. Sebelah ayah, sebelah mak memang ada lah. Tapi memang tak ada pantang apa-apa lah dari segi makan semua. Masa sampai emergency tu, saya ingat saya lah, lepas yang jatuh daripada tempat drive tu, kaki tangan hospital awak masuk dalam emergency, dah masuk oksigen lah, pakai oksigen. Lepas tu dia orang naik atas katil, terus dia bagi pil cair darah. Walaupun dia tak tahu, rasanya dia tak ada tanya apa, tapi dia terus bagi pil untuk letak bawah lidah tu, dengan pasang ECG punya set lah tubuh ni. Sebab dia terus suspek jantung lah, sebab dia tengok pernafasan dah tak boleh. Bila letak pil cair darah tu bawah lidah, lebih kurang lepas tu dia pantau dengan mesin ECG dia, lebih kurang dalam 2 jam terbaring lah. Tapi masa tu pernafasan masih lagi sangkut, tapi dah buka sikit lah, ada lah nafas, tapi pendek sangat. Tempoh 2 jam macam tu je nafas pendek. Lepas tu doktor kata ubat cair darah tu tak boleh, tak jalan dengan darah dengan saya. Dia kata dia akan bagi dos yang kedua yang lebih kuat lah, dia kata. Dan masa tu dia akan cucuk di perut dos untuk ubat cair darah tu, dos kedua tu dia cucuk kat situ. Dia pantau ECG juga, keadaan masih sama. Lepas tu dalam masa dah lebih kurang 2 jam lebih, doktor datang sekali lagi pun bagi tahu pernafasan dah tak boleh, masih tak normal. Dia kata kena dos yang lebih tinggi. Dalam masa kata sebelum nak bagi dos tinggi tu, doktor daripada baca ECG, mesin ECG tu, dia kata berlaku serangan jantung kedua daripada bacaan lah. Tapi masa tu saya tak rasa apa-apa, nafas memang sangkut lagi, tapi doktor kata serangan kedua dah berlaku. Jadi terpaksa masuk dos yang ketiga tu dalam masa cepat lah, dia tak boleh tangguh, dia kata. Jadi dos ketiga ni agak kuat lah, dia kata. Saya tak ingat nama ubat tu. Dia kata ubat ni ada kesan lah.
andai kata pendarahan dalam badan ada berlaku luka ke dalam badan, ke otak boleh berlaku pendarahan otak, pendarahan usus dia Kak. Jadi dia minta persetujuan ahli keluarga lah untuk sign tanda tangan dokumen tu lah. Ubat yang lah tu memang saya kata dia punya sakit tu memang sangat sakit. Bila dia kata lebih kurang saya ingat pukul 5 pagi ubat tu masuk. Dia satu tabung kaca akan masuk melalui darah, saluran darah. Bila mula-mula masuk je dia kata, bila kita dah sign, dia setuju, dia kata cik kami akan masuk ubat ni. Terus minit yang ke dalam seminit dua tu dah, bila dia dah masuk dalam darah tu dah rasa sakit. Dah berdenyut-denyut, urat dah berdenyut-denyut. Urat dah berdenyut, dah rasa macam ada benda meletup-letup dalam badan. Masa tu memang saya boleh, sebab saya sedar saya nampak MA doktor di tepi-tepi katil, memang saya nampak orang lalu lalang, tapi saya dah macam sawan. Atas katil tu dah menggeletar macam sawan. Memang sakit sangat, dalam lebih kurang saya ingat 15-10 minit macam tu. Lepas tu saya collect pensan, so tak sedar.